Okay, kita akan belajar hari ni. Dah buka buku teks pasal 126, readykan nota awak apa nak buat. Saya akan ajar awak cara simple untuk lebih memahami dan untuk menghafal. Kadang-kadang kita menghafal sejarah membabi buta tau. Kita main hafal, kita buka buku, perenggan atas bawah, hafal ulang kali banyak kali. Cara tu memang boleh, tak salah. Cumanya, mana yang awak nak? Awak nak dia lebih melekat dalam otak tanpa perlu awak bekerja keras sangat macam yang tadi, ataupun awak nak terseksa 5-6 jam sebelum exam day nanti pada bulan Mac 2022 sebab awak tak hafal hari tu, awak kena hafal sekarang masa exam nanti. Mana yang awak nak? Jadi sekarang ni saya akan tunjuk cara macam mana nak memudahkan awak hafal dan faham. Boleh? Okey. Macam minggu lepas, kita dah sentuh pasal bab 4. Tingkatan 4. Iaitu, kita punya formula senang saja. Kalaulah ada satu nama Malayan Union yang sokong Manchester United, tahniah semalam England menang 2-0. Power kan? Lawan Jerman. Jerman pun taklah power sangat semalam. Dia main macam tak main je. Okay, sambung. So, MU. Betul? Manchester United ataupun Malayan Union. So daripada Malayan Union yang ada ini, kita nak selesaikan dia. Kita buat apa? Kita terbalikkan huruf dia. Maksudnya kalau kita benci dengan Malayan Union, kita terbalikkan dia, maka kita jumpa UN, iaitu United Malays. Bermakna untuk melawan British dengan plan dia Malayan Union, orang Melayu di negara kita kena bersatu. Jadi United Malays nak bersatu guna apa? Takkan nak guna penyapu je, dek. Baling-baling penyapu kat British. British ada senapang, dek. So, kita dah berjuang menggunakan senjata. Lama dah, bertahun-tahun. Tapi British tak nak keluar-keluar. Jepun attack, dah keluar, dah masuk balik. Macam tak function je kan selama ni. So, kita tak suka cara pendekatan kekerasan. So, nak buat apa? Kan kita pernah dengar perkataan, mata pena lebih tajam dari mata pedang. Betul tak? Okay? Lelaki jangan fikir kotor. Pedang-pedang lah, bukan pedang lain. Boleh? So sekarang ni, bila United Malay, apa yang perlu disatukan oleh mereka? Setiap negeri kan, kat tanah Melayu kan ada persatuan dia lain-lain. Contoh, kat Selangor, Persatuan Melayu Selangor. Dekat Perak, dekat Pahang, Persatuan Melayu Perak. Persatuan Melayu Pahang. Semua berpecah. Matlamat satu. Lawan Malayan Union. Semua sama. Tapi cara berbeza. Jadi nak satukan orang yang matlamat sama ni, nak together, nak buat team satu kan, nak naik rank, push rank kan, untuk berjaya memohon kemerdekaan, untuk berjaya menghancurkan Malayan Union, maka kita satukanlah mereka, tambahlah NU kat belakang, National Organisation. National datang dari mana? Kita dah belajar masa kelas ketiga keempat dulu, nationalist, JSJ, betul? Bermakna saya kena jajah. J, saya sedar saya kena jajah. S, dan J lagi, saya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan saya. Betul tak? Okay, so dah JSJ itu tambah NO, maka wujudlah parti yang sampai hari ni ada kan? Yang sekarang ni agak saya tak nak cakap pasal politik, tapi itu kebenaran dia. So UMNO dulu memang function ni memang kuat. Satu parti Melayu daripada berpuluh-puluh parti gabung jadi satu. Macam Power Rangers, dia lemau tau kalau lawan monster je pun. So, diorang buat apa? Diorang gabung bentuk kita jadi monster besar. Lawan monster tu, gabung. Sama lah dengan ini. Matlamat sama. Kalahkan musuh. Tapi daripada awak kecil, baik awak gabung jadi satu unit yang besar. UMNO. So, penggabungan ini menjadi satu unit. Dan daripada sinilah, masuklah kepada tajuk kita hari ini, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ayat itu apa benda? Kita kena faham. Dia masuk jauh-jauh kan. Kita bincang. Okey, kita hafal kan. Yelah, lepas ni Malay Union. Lepas tu Tanah Melayu. Lepas tu Merdeka. Tapi awak tak faham. Persekutuan tu apa sebenarnya? Kan? Awak tak faham benda tu. So, awak tengok kat jata negara awak kan, lambang negara. Ingat tak lambang negara simbol kedaulatan? Betul? Bab 1. Ingat tak yang segitiga ni kan? Ingat tak lambang negara? So kat jata negara pun ada tulis, bersekutu bertambah mutu. Bersekutu bertambah mutu. Engkau pun tak faham. Bersekutu apa tu? Maka dia membawa lah dari sini.
dari satu unit, maka persekutuan itu bermakna beberapa. Okey, beberapa unit pentadbiran buah negeri kan. Contoh tadi kita ada Persatuan Melayu Selangor, Perak, Pahang, Kedah. Berlambat-lambat hok ni, apa yang jadi? Berpecah. Maka bersatu teguh, bercerai roboh. Daripada kita roboh, kita satukan dia. Okey, satukan dia. Maka bila kita satukan dia, maka gabungan beberapa negeri. Apa kata kunci topik ni? Satu unit pentadbiran. Okey, satu unit pentadbiran. Stop situ. Maka apa yang terjadi kemudiannya? Terbahagi kepada dua. Ada kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Terbagi dua. Senang cerita, awak mesti tak faham. Awak rasa, apa bezanya ni? Apa bezanya? Apa bezanya negeri? Apa bezanya pusat? Pusat kat perut ke? Bukan. Tengok hari ini. Kadang-kadang awak tak faham kalau awak kena hafal yang zaman lalu. Maka kita relatekan dengan real life. Tengok situasi COVID-19. Contoh, kerajaan pusat, Perdana Menteri di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu ada kabinet menteri beliau. Beliau bagi arahan, contoh PKP dilanjutkan. Contoh. PKP dilanjutkan di seluruh Malaysia. Tetapi negeri Sabah contohnya, sekarang ni diorang dah tak ada PKP sangat dah. Diorang hanya dah longgarkan PKP tu, diorang dah boleh dine in dah. Lepas tu kau pun pelik. Tadi kerajaan pusat kata semua satu Malaysia PKP yang ketat yang real. Kenapa Sabah boleh buat cara dia sendiri? Inilah dia. Bermula di sini. Nanti korang akan jumpa di tingkatan 5 dah belajar dah pun kan? Sistem persekutuan. Dia bermula dari sini, dari bab ni lah. So sekarang ni, apa tu kerajaan pusat? Baca semula maksud persekutuan. Beberapa buah negeri, satu pentadbiran. Tanyalah dekat mana? Kalau contoh sekarang kerajaan pusat kita berada di Putrajaya, pusat pentadbiran. Kerajaan negeri bermakna setiap negeri ni ada pemerintahan dia, ada sultan dia, ada orang ke atas. Tetapi dia menjawab dan bekerjasama, membentuk satu kerjasama, jadilah kerajaan pusat. Kerajaan negeri ada hak dia, kerajaan pusat pun ada hak dia. Hak yang besar-besar untuk negara, kesihatan, keselamatan apa semua, pusat. Negeri pula, contoh hak agama Islam, hak orang Melayu, semuanya diberikan kepada negeri, hak dia untuk tentukan. Sabah Sarawak special sebab dia ada perjanjian masa zaman-zaman dulu lah. Cerita sikit, perjanjian Malaysia 1963, kan Sabah Sarawak masuk Malaysia sekali kan. Dulu, so diorang buat satu perjanjian tu, diorang merdeka dari British, baru merdeka. Kita dah awal sikit. So diorang nak masuk tu, kita buat perjanjian dengan dia. Tunku Abdul Rahman buat deal. Okay, Sabah Sarawak lu dengar sini elok-elok. Gua mau cakap, lu boleh masuk Malaysia punya. Lu dibeli syarat bahawa lu boleh buat apa-apa lu mau. Ada benda kuasa you boleh gunakan, ada yang tak boleh. Saya bagi lu hak autonomi. Autonomi apa tu? Bukan automatik. Autonomi bermakna dia bagi ada sesuatu hak yang Sabah Sarawak boleh guna sendiri. Boleh buat keputusan sendiri. Faham tak kat situ? Boleh kan? Okey. Faham eh? So setakat situ okey kan? Okey. Sekarang ni kita dah faham konsep persekutuan. So bila kita dah faham konsep persekutuan, apa yang kita nak tengok dekat sini sebenar-benarnya ialah apa kaitannya dengan PTM 48. Tanah Melayu awak dah faham maksud dia. 48 saya 48. Persekutuan pun awak dah faham persekutuan dia. Sekarang ni awak kena kaitkan dengan bab yang lepas. Contohnya bab yang lepas ialah kita dah ingat, kita dah faham bahawa kita dulu berada di bawah sistem Malayan Union. Okay. Untuk contoh untuk bab ni kita kena main relate sikit. Ini game dia. Contoh, kita dulu tak tahu ini Malayan Union. Sebelum Malayan Union ada BMA, okay? BMA, bukan BMW. Bukan, awak tak cukup kaya nak beli lagi. Kalau awak kayangan, belilah suka hati awak. Okay, BMA. Ingat tak apa saya cakap? BMA gagal sebab dia banyak kelemahan, betul? Macam-macam yang jadi, kan?
Sampaikan kita tak puas hati, dia tak boleh tolong kita, kita miskin, tak ada itu, tak ada ini. Akhirnya British batalkan. And British cuba belajar dari silap. Dia buat Malayan Union. Dia cuba belajar. Dia silap dah kat BMA ni. So dia diberilah peluang kedua Nabila Razali. Anda kami yang kita ya. So bila Malayan Union pula, dia tak sempat buat lagi. Kita dah lawan kan, sampai terwujudnya UMNO UMNO ini di bawah pimpinan Wan Jaafar kan. Wan Jaafar. Betul tak? Kan? Kita melawan. Jadi bila kita melawan, gagal, maka adakah British akan belajar dari silapnya? Of course. Maka dia belajar dari kesilapan besar ni, kegagalan besar, sebab tanah Melayu masih bawah dia. Dia pun, ya Allah, aku feel lagi ke? So takkan ada peluang ketiga pula. Tak ada pun lagu peluang ketiga kan? So apa dia buat? Dia buatlah inisiatif ketiga. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Itu. Maka ini 1940 timeline. Garis masa. 1945, lepas komunis dihancurkan. Lepas tu ni 1946, 1 April gagal, dibantah seluruh tanah Melayu. Maka saya nak buat benda ni pada 1948. Perjalanan jauh tak kurasa 2 tahun ini, 1946 saya pun buatlah satu benda. Saya nak gabungkan benda ini macam sekarang lah. Kerajaan, pernah tak awak selalu dengar? Kerajaan akan melaksanakan kajian. Kerajaan akan melaksanakan satu kajian terperinci, research terperinci. Kerajaan akan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk mengkaji masalah ini. Mengkaji, research dan research. Pernah dengar tak benda tu? Pernah dengar tak? Sekarang, zaman COVID ni. Pernah kan? Bermakna, before buat keputusan, bincang dulu. Before buat PTM, saya nak cancel kesilapan lama, bincang dulu. Solution, saya buat jawatan kuasa kerja 1946. First step. Nampak? Awak senang nak relate. Awak akan secara semula jadi mengaitkan, oh, sebab dia fail itulah buat benda ni. Kalau tak ada ni, tak wujud ni. Macam tu. Faham tak? Kalau ini berjaya, tak payah wujud benda ni. Sampai sekarang kita kena jajah. Nampak tak aturan yang telah ditetapkan? So, jawatan kuasa ni dibentuk pada 25 Julai. Okay, ni 25 Julai 1946. Apa tujuan dia? Macam tadi, melaksanakan kajian, menubuhkan jawatan kuasa untuk menyelesaikan masalah. Masalah apa? Untuk merangka PTM 48. Nak plan lah. Buat deal sama-sama. Sebab ada orang setuju, ada orang tak setuju. Ada orang nak letak deal itu, ada orang nak letak Singapura jadi kat tempat Indon. Macam tu lebih kurang lah kan. So apa yang jadi ialah bincang. So merangka. Awak akan belajar nanti. Sebelum merdeka, ada Suruhanjaya Red. Sebelum tubuhkan Malaysia, ada Suruhanjaya Cobalt. Orang selalu confuse dua tu. Pernah kan? Pernah dengar kan? Sebelum bagi decision, bincang dulu. Sebab kita ni negara demokrasi. Settle. Sambung. So apa ni? Dia membincangkan asas-asas perjanjian semula. So siapa anggota dia? Anggota dia, senang cerita kalau awak tak ingat. Contoh, awak tak ingat nama anggota. Senang cerita awak ingat 2 nama saja. Kadang-kadang nama keluar sebab nama dalam buku awak berjela-jela. Tapi awak hanya perlu ingat 2, 3 cukup. Ingat balik saya cakap bab 4 dulu. Ingat segitiga ini, atas Sultan Raja memerintah, bawah rakyat yang ramai. Rakyat ni ada banyak, ada parti itu, parti ini. Sebab dia dah bergiat aktif kan, lepas jumpa belah, dia bergiat aktif, berpersatuan balik, betul? Maka Raja, jadi siapa dalam majlis ni? Siapa dalam AJK ni? First, of course, kena Raja-Raja Melayu. Satu. Kedua, mesti wakil daripada rakyat tanah Melayu. Dan juga rakyat tanah Melayu ni pula orang Melayu. Siapa pemimpin Melayu? UMNO. Maka parti UMNO. Lepas tu, yang ketiga, siapa memerintah kita sekarang ni? British. Siap dah. Hanya dengan segitiga awak faham siapa yang terlibat. Boleh? Sambung.
So ahli jawatan kuasa macam saya cakap tadi, kalau awak tak boleh ingat ramai-ramai orang, ingat satu dua cukup lah. Ni, rakyat UMNO. Siapa yang awak kena ingat? Seorang je lah. Wan Jaafar. Dah cukup. Awak tak perlu ingat banyak-banyak lah. So memang itulah. Memang bab 4, 3, 4 sampai 10 sebelum mereka dia start. Dia yang memulakan everything. Jadi kalau dia tanya, siapa yang ni on. Siapa ni UMNO? On. Siapa ni on. Cut off. On. Boleh? Cantik. Lepas tu Wan Jaafar. Lepas tu dah taklah Datuk Abdul Rahman tambah sikit kan. Lepas tu kalau Raja-Raja Melayu, contoh ambil 1, 2, 3 raja. Awak tengok kat buku teks awak. Oh, Raja Kamarul Zaman. Raja kecil tengah Perak. Panjangnya. Ambil yang pendek. Datuk Hamzah Abdullah. Orang kaya Menteri Besar Selangor. 1. Datuk Ni Ahmad Kamil. Kelantan. 2. Okey. Soalan tanya pula. Cik Abang, kalau kita tulis nama tak penuh dalam SPM nanti, boleh tak? Boleh? Ni Ahmad Kamil. Cukup. Datuk Wan Jaafar. Cukup. Tunku Abdul Rahman. Cukup. Adakah aku perlu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj? Nama bapa aku Kamarul Zaman. Takkan nama mak pula kan? Takkan binti pula kan? Faham dah kat situ? Boleh dah? Alright, very good. So sekarang ni, bila kita dah tengok benda-benda ni dah lawanya kan? Okay. Kena faham. Ingat aku cakap tadi, bincang. Bincang ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau dulu Malayan Union yang setuju dengan prinsip jus soli, yang orang benci sangat tu golongan radikal, betul? Yang tak setuju majoriti orang Melayu, betul? Sekarang nak perjanjian Persekutuan Tanah Melayu terbalik. Sekarang ni terbalik. Apa yang berlaku di PTM ialah Melayu setuju, radikal tak setuju. Senang tak nak ingat? Senang kan? Sebab saya nak macam awak lah. Okay, jomlah. Aku memang tekad nak makan sandwich hari ni. Tiba-tiba mak kau datang last minute kata, tak jadi sandwich. Kita makan nasi goreng kat rumah je hari ni. Kau marah kan? Sebab engkau dah nekat dengan plan kau tadi, tiba-tiba cancel, tukar lain. Macam kita sekarang, situasi yang sama. Contoh, saya memang dah setuju nak Malayan Union. British cancel tiba-tiba, okey lah kita buat PTM pula. Bengang tak? Bengang lah. So, yang Melayu pula setuju, suka. Sebab selama ni kau lawan, sekarang kita dilayan. Gitu. Sekarang ni Jusoli ada, sekarang dah tak ada. Buat perbandingan. Nampak? Sekarang ni Melayu setuju, radikal tidak bersetuju. Okey dekat situ. Okey, sekarang ni dia Melayu setuju, tolak tepi. Okey. Awak akan tanya, Cik Abang, kenapa radikal tak setuju pula? Itu kat sini. Dalam majlis tadi, kita ada Raja Melayu. Kita ada rakyat dipimpin oleh UMNO, orang Melayu. Kita ada pegawai British. Soalan, orang Cina mana? Orang India mana? Orang radikal mana? Ada tak mereka dijemput ke jawatan kuasa ini? Adakah mereka dilantik? Ya atau tidak? 1, 2, 3. Tidak. Kalau awak sebut ya, memang saya tak tahu lah apa jadi dengan awak pada hari ini. Aku yang letih, kau yang piau. Kan? Maka bila mereka tak ada dalam majlis ni, mereka rasa seperti disisihkan. Mereka rasa mereka dipalau oleh Raja Melayu, orang Melayu dan juga orang British. Sedangkan diorang pun duduk tanah Melayu. Mana suara kami? Kami diseksa. Hak kebebasan bersuara kami tak didengari. Gitu. Itu sebab radikal tidak bersetuju. Kerana mereka tak ada dalam AJK 1946. Tak ada. So bila penglibatan mereka tak ada dan diorang menganggap dia ketepikan parti yang besar lah, Parti Kebangsaan Melayu Malaya ni, di bawah pimpinan kita tahu siapa, Burhanuddin Hilmi tu kan. Maka PKMM ni buat apa? Dia kata okey lah. Bila saya kata saya radikal bermakna I sama dengan V over R. Ingat lagi? Cantik. R radikal, V menggunakan violence, kekerasan. Saya takkan duduk diam. Maka PKMM tak puas hati. Dia buat satu alliance. Persatuan. Everything pasal persatuan dekat dalam bab ini. Kaitkan dengan bab sebelum. So,
sekarang ni PKMM sekarang ni dia join lagi dengan semua parti radikal yang ada. Contoh, kita ada API, Angkatan Pemuda Insaf, tambah dengan Batas. Batas lagi tambah dengan Geram, macam bodoh je nama. Geram, tambah lagi dengan Angkatan Wanita Sedar. Wanita yang sedar. Pemuda yang insaf. Kebangsaan Melayu Malaya. Lepas tu apa lagi? Tani Malaya. Semua nama-nama pelik. Kalau kau nampak kan, kalau kau nak hafal dia punya nama pun dah show pelik dah. Sebab apa? Api. Saya radikal, saya ngamuk, api. Ada ubi, ada batas. Ada hari saya balas kan. Senang kan? Lepas tu, geramnya dengan awak. Lepas tu, awas korang kau tepikan aku habis. Gabung semua ni campur. Campur jadi nama apa? Jahanam ke? Tak ada. Putera. Oh, sedap-sedap nama punya. Violent gila. Putera. Ordernya. So, membentuklah Pusat Tenaga Rakyat. Pernah dengar tak ayat? Pusat. Bermakna dalam bab ini mengaitkan tentang pusat dan persekutuan. Itu yang dipentingkan. Boleh faham dekat situ? Okay, cantik. So sekarang ni putera dah ada. Putera ni dia Melayu yang tersakiti. Kan? Macam ada seorang putera Melayu kat Johor, disakiti. Jealous kan? Tak apa, tak nak sebut. Kan politik. So putera ni, dia cari lagi geng tersakiti. Ingat ayat saya. Musuh pada musuh adalah kawan saya. Saya tak boleh join jawatan kuasa. Siapa lagi tak join? Cina paling besar. So siapakah Cina di sini? Parti Bukan Melayu ditambahkan dengan AMCJA. AMCJA tu siapa dik? AMCJA ialah All Malayan Council of Joint Action. Joint. Joint. Check Google, maksudnya apa? Bersatu dalam tindakan. Lagi berkali-kali kaitkan tentang bersatu. Bukan parti bersatu sekarang lah. Maksudnya kebersatuan, kebersamaan nak mencapai matlamat. Itu yang kita nak. Cuma cara berbeza. Boleh nampak dekat situ? Nampak tak? So awak dah tak payah ni. Kalau dalam exam boleh tulis short form ke? Dalam exam jawab tulis essay ke apa macam BM. Ayat pertama tulis full. Contoh, ayat pertama tulis sijil pelajaran Malaysia. Ayat seterusnya kalau awak nak guna sijil pelajaran Malaysia lagi, SPM. Kat yang first tu, sijil pelajaran Malaysia kurungan SPM. Tetapi, kalaulah awak tak ada masa dalam SPM, contoh essay kertas 2, betul? Awak banyak sangat idea. Pior ni. Ya Allah, tolong masa. Ya Allah. Jangan gabrah. Tulis Cik Ampajar. Orang faham. Sejarah tidak ketat pemarkahan. Okey, faham kat situ Okay, sambung. So AMCGA pula ni, dia punya pemimpin ni ialah Tun Tan Cheng Lock, TTCL. Tun Tan Cheng Lock, kalau awak ingat, dia tokoh kemerdekaan orang Cina kan. So dia leader lah. Kalau leader Melayu, Wan Jaafar. Ni Tun Tan Cheng Lock. Wan Jaafar nanti ada pengganti dia. Ada sebab nanti. So Tun Tan Cheng Lock pula. So ada dah parti-parti macam PMFTU lah, MDU lah, MIC. Ada tak MIC? MIC untuk orang India, iaitu Indian Congress dekat situ. So gabungan Putera tambah AMCJA, dia reject benda ni. Dia reject jawatan kuasa ni sebab dia tak terlibat. Dia rasa suara dia diketepikan. Tak ada wakil orang Melayu. Tak demokratik. Dia reject kenapa? Tak ada kat dalam ni. Tak ada. Lepas tu kata tak demokratik. Sebab apa tak ada dia? So pendapat dia tak didengari. So dia terpaksa ikut dia cakap orang Melayu dengan raja. Bodoh kan? Lepas tu dia kata lagi, dia kukuhkan British dikukuhkan. Secara ironi memang dia kukuhkan British sebenarnya lah. Itu sebab dia melawan tau. Secara lah kan. Okay? Lepas tu dia juga perkauman sebab bukan Melayu tak ada. Melayu je Adisa kat situ. Itu sebab dia kata macam tu. Macam orang yang tak puas hati lah. Macam orang yang tak puas hati kena palau. Macam-macam lah alasan dia bagi. Yang sebabkan dia tak dapat masuk tu. Sama lah dengan ni. Macam budak-budak kan. Dia sambung. So walaupun awak rasa ni, dia over pula.
sebenarnya diorang ada sumbangan tau. Diorang ada sumbangan yang sangat besar. Walaupun diorang buat hal, tapi sumbangan dia sangat besar. Kalau awak nampak persamaan kat sini, I sama dengan V over R, saya tak sentuh I. Betul tak? Sumbangan mereka yang paling besar, mereka mewujudkan usaha ke arah kemerdekaan. Ingat tak? Itulah tajuk yang awak akan belajar selepas ini, iaitu bab 6. Mereka juga akan mempengaruhi usaha di situ. Nampak tak? Berkaitan setiap bab. Faham jadi awak tak boleh nak hafal satu page, tak boleh. Faham konsep, insya-Allah awak boleh hafal dengan lagi mudah. Boleh. So, jawab soalan apa pun boleh. Nanti yang ada yang baru masuk ni, saya ajar cara nak jawab soalan. Bab semua tu yang lain dah tahu kan, FHC apa, PES semua kan, saya dah biasa ulang kan. Bila saya ulang banyak kali, maknanya itu penting. Okey, sangat penting. So sekarang ni diorang membebaskan tanah air, satukan tanah Melayu, lepas tu enggan berkompromi dengan penjajah. Ini penting. Dia tak nak kompromi dengan penjajah selagi tak capai independence. Air ini penting. Mereka ni sumbangan dia dekat air. Sumbangan dekat air. Cara dia radikal, menggunakan keganasan. Keganasan tu bukannya selalu guna senjata, tak ada. Keganasan tu dalam cara, contohnya buat persatuan, bersuara. Orang lain diam, dia bersuara. Boleh faham dekat situ? Cantik dah. So fahaman kebangsaan ni pula, dia punya ayat kebangsaan, fahaman kebangsaan mudah diterima pula oleh rakyat. So PKMM dia tambah cawangan, tambah keahlian kan. Contohnya kalau contoh parti politik sekarang, bila orang support dia, lagi ramai lah masuk kan. Bila orang kata, oh betul lah awak berjuang ni, support masuk. Betul. Lepas tu dia memperjuangkan pembelaan terhadap ketidakadilan berdasarkan prinsip dan falsafah. Radikal, radikal dekat sini bukan berperang. Radikal kat sini, British bagi gelaran kat diorang sebab diorang menentang secara terbuka. Contoh macam Melayu kan, berkias, berlapik. Contoh kan, awak datang, Assalamualaikum makcik, niat saya nak petik bunga di taman. Engkau boleh je cakap, saya datang nak mengisi anak makcik, boleh tak? Tapi orang Melayu, dia memang berkias. Dia memang, saya nak petik bunga taman, bunga mana satu? Bunga tai ayam. Kau boleh berkias. Dia berkias kat situ, dia berkias. Walaupun orang ni yang radikal ni, aku nak ambil bunga kan? Bunga apa? Kahwin. Dah, terus settle masalah. Itu disebabkan itu British kata dia radikal. Dia tak guna cara biasa, dia tak guna cara sopan. Dia terus menentang terbuka, terus anti British habis lah. Penulisan cara apa yang kita pernah belajar sebelum ni. Nampak kat situ. Okay. So Putra plus AMCJA ni, dia menentang yang ini. Selepas tu dia mencadangkan alternatif. Ini namanya pembangkang yang berwibawa. Dia cadangkan benda alternatif dia, iaitu macam mana kita nak kata. Okay. Cadangan alternatif bermakna kalau ini tak jadi, saya nak bagi ganti barulah, iaitu saya nak bagi perlembagaan rakyat. Ini dia. So saya tak puas hati dengan awak, saya bagi my version of perjanjian persekutuan. Perlembagaan rakyat. Dia guna ayat rakyat sebab dia kata barulah demokratik. Yang ini awak tak jemput pun semua rakyat. Ini semua rakyat setuju. Dia kata macam tu. So dalam tu perkara yang dicadangkan, ada cadangan-cadangan dia. Putra sebab ramai orang Melayu, dia mencadangkan semua benda pasal Melayu. Senang tak? So dia mencadangkan kedudukan bahasa Melayu. Lepas tu syarat kewarganegaraan tanah Melayu. Pertahanan Melayu, tanah Melayu. Hal ehwal luar negeri. Lepas tu bendera, lagu kebangsaan. Sebab orang Melayu. Okay. AMCJA bukan Melayu. So semua yang dia bagi cadangan tak berkaitan dengan Melayu. Contoh AMCJA bagi cadangan tanah Melayu campur dengan Singapura. Singapura kan ramai bukan Melayu. Nak geng lah tu. Lepas tu dia kata nak kerajaan pusat yang kuat. Datang balik pusat kan. Sebab apa? Bila kerajaan pusat kuat, barulah stable ekonomi. Ingat China pentingkan duit gitu. Lepas tu
lagi Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Bila kita ikat dengan perlembagaan rakyat tu, Raja-Raja Melayu tak ada kuasa lain, hanya sebagai figure saja. Dan mereka hanya kontrol macam biasalah, tak saya ulang benda yang sama. Adat istiadat Melayu, agama Islam. Itu je. So dia nak letakkan Raja Melayu as figure saja. Tak nak ada power. Lepas tu kemajuan politik, ekonomi dan orang Melayu. Lepas tu ada agama Islam macam tadi tu. Lepas tu syarat warga negara. Politik ekonomi orang Melayu ni ada macam bagi macam mana? Kompromi lah sikit dekat orang Melayu sebab dia nak kerjasama kan betul dengan AMCJ. So dia bagi cadangan-cadangan macam ni dalam perlembagaan rakyat. Cara nak ingat dah bagi kan, senang kan. Ni Melayu, pasal Melayu dah cakap. Ini AMCJA bukan Melayu, maka cadangan lebih umum. Maka 1947 kat sini, kat tangan 1947 diorang buat perlembagaan rakyat. So dia buat perlembagaan rakyat, tanah Melayu disatukan dengan Singapura. Kerajaan pusat hukum macam mana? Buat Dewan Perundangan Pusat. Satu. Lepas tu, dua-dua putera AMCJA, saya sentuh warga negara, saya sentuh warga negara. Dia kata, dia bagi kewarganegaraan yang sama. Tolong highlight. Sama. Kewarganegaraan sama yang anggap kepada orang yang anggap tanah Melayu tu sebagai tempat tinggal tetap, curah kesetiaan tanpa berbelah bagi. Dia nak balik sama macam contoh dia nak balik macam contoh macam mana cakap how will I say dia nak balik macam contoh kedaulatan yang bab 1 tu. Dia nak balik kepada kedaulatan yang bergantung kepada kesetiaan kepada pemerintah dan tempat dia. Ingat tak yang masa bab 1 segitiga ni kan? Ciri-ciri kedaulatan, kesetiaan kepada pemerintah. Sekarang ni kesetiaan kepada tanah. Dia nak balik sama macam tu. In the end of the day, dia seolah-olah sama macam jus wali. Sama-sama macam jus wali. So sekarang ni warna merah putih latar belakang. Kewarganegaraan Melayu harus dinamakan Melayu. BM bahasa kebangsaan. Semua ini dia anggap macam terlalu over sangat kita orang dua ni bagi. So British kata macam British lagi suka kerjasama dengan UMNO, dengan orang Melayu sebab kita lebih bersederhana and berkompromi. Boleh faham dekat situ. Kerjasama dan kompromi ni, British kata, bagus hari ni, kita buat deal lah. Macam tu. Boleh. Okay, so tapi dia orang pula ganas sangat. So perlembagaan rakyat ini di reject oleh British. So tolak dan terimalah perjanjian Persekutuan Melayu yang asal jawatan kuasa dibincangkan. Sebab perjanjian tu lebih longgar, lebih tak adalah radikal sangat. Okey, so putera dan AMCJA. Contoh, kalau baby minta susu, mak tak kasih, baby buat apa? Nangis. Putera AMCJA buat deal, di reject, buat apa? Tak nangis, dia buat boycott. Ataupun dalam buku teks nama dia hartal. Nanti akan ada soalan. Hartal tu apa, Dik? Hartal itu ialah, kalau awak tak tahu, tak faham, hartal berasal daripada perkataan India. Depan bermakna harta, bermakna berkaitan dengan ekonomi, bermakna tutup kedai, lepas tu stopkan semua kegiatan ekonomi oleh peniaga boycott. Dia tahu China kontrol ekonomi, dia tahu Melayu radikal kontrol surat khabar apa semua. Jadi dia buat satu hartal boycott untuk sebagai tanda protes. Macam baby tak dapat susu, nangis. Dia tak dapat ni, dia protes. Boleh faham dekat situ? Okey. So maka berakhirlah 5.1. Okey, setakat ni tak laju sangat kan? Awak dah faham kenapa apa jadi kan? Dah boleh, dah okey dah Okey, so bila dah okey, maka saya nak masuk 5.2. 5.2, 5.3, 5.4. Simple. Faktor ciri kesan. Berkaitan. Faktor A, ciri dia A, kesan dia A. Itu.
Faktor bahasa Raja Melayu, ciri dia bahasa Raja Melayu, kesan kepada Raja Melayu. Faktor bahasa kewarganegaraan, ciri kewarganegaraan juga, kesan kepada kita sebagai warga negara. Boleh? Okey, kita nak masuk kepada 5 poin, 2, 3 dan juga 4. Kita akan habiskan dengan cepatlah. Sekarang dah apa? Baru setengah jam ni. Baru setengah jam ni dah tu. Okey. Relax dulu seminit 2, lepas tu kita sambung. Boleh? Okey. Okey. Sebenarnya korang punya syllabus ni tak adalah susah sangat. Tak adalah susah sangat. Cuma korang tak ada kat kelas secara live. Kan? Tak ada cikgu ajar kat depan. Itu sebab korang piau, korang pening. Format pun macam siap je. Format dia tak beza sangat pun dengan KBSM. Cuma korang tak ada kertas 3 je. Itu je. And kertas 2 korang punya AC punya pilihan tak banyak sangat. Kat situ je beza. Buku teks berwarna-warni. Aku dah 2-3 kali tunjuk buku teks aku. Aku dah malas nak tunjuk lagi dah. Buku teks KBSM, ya Allah, siksanya Allah. Kalau kau rasa buku teks kau sekarang ni bagus, tapi form 5 tahun ni pening sikit. Bukan pening sebab apa? Pening sebab awak tak faham maksud dia and banyak benda nak hafal. Saya tahu awak pening kat sistem persekutuan, awak pening kat perlembagaan, awak pening nak hafal nama-nama perlembagaan tu kan. Kan dah kata itulah main TikTok lagi, scroll FYP lagi, tu dah tak faham gitu. Macam mana nak jadi lawyer? Aku tahu. Betul tak? Sebab saya pun, okay, jom lah. Jom kita baca sikit. Perlembagaan persekutuan kan. Charter of Justice. Gitu. Lagi. 5 terma rujukan pertama. Ciri tradisional. Pindaan perlembagaan. Kau macam pindah. Apa tu? Macam pindah rumah ke? Kan? Nampak? Kan? Ini tak faham ni. Undang-undang 99 Perak. Undang-undang Johor. Di Sarawak, Charter of Justice, Charter of Justice 2, Charter of Justice 3. Betul tu. Hukum kadang Melaka. Korang bukan pening apa? Korang pening sebab tak faham yang mana satu undang-undang yang mana. Mana satu ciri-ciri untuk undang Melaka. Nanti terconfuse. Lepas tu, alamak, lupa lah kat exam. Kan? Tahu. Nah, tak apa. Ada cara. Okay, saya ajarkan. Sebab alah, yang last ni yang pening. Depan tu okey sikit. Okey sikit. Mana yang tak okey? Perempuan. Contoh perempuan. Sayang, you macam mana hari ni? You okey tak? Okey. Confirm tak okey. Perempuan kan? Sama macam Sierra. Sama. Ni susah ke senang? Susah. Ni senang sikit. Confirm tak senang. Sebab caranya tak tepat. Tekniknya tak tepat. Okay. Jadi 5.2, 3 dan 4. Balik. Okay. Come on. Let's go. 1, 2, 3, go. Okay. Jom sambung. Buka muka surat 130 berapa tahap. Aku tak ingat dah buku teks orang. Aku boleh cover berpuluh-puluh buku teks dalam muka surat buku teks dalam masa yang sekejap saja. Okay, sambung. 5.2, faktor. Engkau tertanya-tanya, kenapa British sanggup bersetuju? Okeylah kita buat PTM. Kenapa dia tak berkeras? Sebab sekarang ni dia kontrol tanah Melayu tau. Dia yang menjajah kita. Kenapa? Rakyat lawan sikit je Melayu ni, dia kata okay, sorry. Sorry lah bro, gurau. Lepas tu buat PTM. Kenapa dia tak letak senapang je kepala kita? Kenapa tak? Kau diam. Kau terima MU. Kenapa tak tidur lagi? Bukan, sorry. Itu Mickey and Minnie. Bukan, salah. Ya Allah. Dah teringat dah video tu. Geram ikut. Okay. Faktor kat situ. Kan? Kenapa? So sekarang ni, kita dah tahu bahawa 1/2/48 PTM secara rasmi. Kalau awak buat timeline tadi, letaklah kat 48 tu. Kan? Senang. 1 Februari PTM, 1 April Malayan Union. Tolak 2 bulan saja beza dia kan. April, Februari. Senang cerita. Letak kat timeline awak tadi yang kita buat. Penting untuk awak fahamkan timeline itu. Senang untuk awak. Lepas ni ini jadi. Soalan, kenapa Raja-Raja Melayu dah tanda tangan kan? Bila tanda tangan dah rasmi. Kenapa? Pertama,
Jawapan dia, faktor dia senang saja, iaitu bab 4. Kau mau pelik? Apa saya dekat bab 4? Pergi balik bab 4. Kenapa Melayu Union dilawan oleh kita? Kenapa kita ambil PTM? Sebab kita lawan Melayu Union. Siapa Melayu Union yang dilawan tu? Siapa yang bersama-sama lawan dia tu? Orang Melayu, raja-raja Melayu. Kita turun padang buat demo. UMNO khas ditubuhkan untuk lawan Melayu Union. So, faktor pertama terletak di bab 4, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Penentangan Melayu. Betapa hebatnya. Jom kita recap bab 4. Macam mana melawan? Guna surat khabar, guna radio. Lepas tu buat demo. Hidup Melayu. Mac Michael bodoh. Macam tu lah. Mac Michael, jahanamlah engkau. So, orang British yang pergi datang ke negara kita, dua. Siapa? Rhys dengan Gammons dengan Rhys. Betul tak? Ingat tak? LD Gammons tu kan, yang dua orang nak memantau-mantau kan? Kan dia datang pantau kan, dua orang tu kan? So, dua orang datang pantau tu, tengok kat setiap bandar buat demo-demo besar. Ipoh demo, KL demo, semua demo. Oh, fahamlah dia bahawa orang Melayu takkan langsung bagi ni. So, dia buat tinjauan itu dia bagi kepada Parlimen British di England yang baru menang lawan Jerman semalam. England. So, bila bagi England, dia kata, kalaulah kami berkeras nak buat Malayan Union MU ni, Manchester United ini, maka orang Melayu akan memberontak. Dia tak nak jadi benda macam ke India. Flashback pada India. 1857, bab 2, nasionalisme, dahagi India. Ingat? Pemberontakan India. Ingat? Macam mana India memberontak satu rakyat semua sekali lawan dia. Ingat? Sampai British terpaksa keluar. Dia tak nak benda yang sama terjadi. Jadi dia tak nak benda sama jadi. Orang ramai-ramai lawan. Dia tahu China tak support. Dia tahu China tak support Melayu, Melayu tak support China. Tak bersatu lagi. So dia boleh gunalah benda tu. So British tu dia gunakan MU untuk mengkolonikan Melayu. Ya, itu perancangan asal. Tapi bila orang Melayu dah sedar dia orang boleh lawan, maka inilah faktor utama dia. Lepas tu faktor kedua. Nampak tak kaitan setiap bab? Saya dah janji kan, setiap bab ada kaitan kan? Dah, saya dah buktikan dah pun. Lepas tu bab kedua pula, cadangan Raja Melayu dan UMNO. Ni. UMNO wakil siapa? Orang Melayu. Semua parti-parti Melayu dah bertemu, berunding dengan McDonald bila nak atasi konflik semua tu. Cadangan yang pertama, tajuk ni nama apa? Cadangkan persekutuan. Lepas tu yang kedua, persekutuan ini bertaraf naungan, bukan tanah jajahan. So jadi, lepas ini, kita tak boleh kata dah lepas 48 ni, Malaysia, tanah Melayu dijajah oleh British. Tak boleh. Tanah Melayu berada di bawah naungan British. Kenapa? Apa beza dia? Kalau jajah, kita tak ada kontrol ke atas negara. Kalau naungan, kita kontrol negara diawasi oleh British. Kita decide, British tengok. Contoh kat sekolah, kita pelajar sekolah, British pengawas tengok awak makan. Macam tu. Boleh. Tapi kita buat decision sendiri kan? Bukan dia suruh-suruh kan? Macam tu. Faham kat situ? Beza kan? Itu dia punya cadangan. Lepas tu perjanjian baharu. Bila persekutuan, Malayan Union batal ganti dengan PTM, perjanjian baru. Lepas tu dulu Malayan Union Governor tukar kepada Pesuruhjaya Tinggi Tanah Melayu atau Malaya. Lepas tu raja berkuasa dalam perundangan. Okey, buat macam ni. Buat satu benda besar ni, satu garis besar. Sini MU, sini PTM. Pertama, persekutuan. Dulu tanah jajahan, sekarang naungan. A. B. Dulu Governor, sekarang Pesuruhjaya Tinggi. Beza, Governor kontrol pentadbiran. Pesuruhjaya Tinggi mengawasi saja. Faham? Yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Raja berkuasa dalam perundangan. Dulu perundangan Parlimen British. Ingat, Parlimen kontrol. Sekarang dah dinaung,
hanya kita lah decide. Parlimen tengok saja dekat sana. So yang decide ialah Raja Melayu. Lepas tu ungkapan negeri-negeri Melayu pun diwujudkan adalah Persekutuan. So Sultan Perak jadi jurucakap. Dia kata dia desak terimalah. Tolonglah kita orang dah bersetuju je lah dengan kita orang, katanya. Lepas tu faktor yang ketiga pula, bila dah nampak benda-benda macam ni, apa yang terjadi ialah orang British pun sokong. Ya, pegawai British pun sokong tau. So dekat sini pegawai British suruh sokong MU. Sekarang pegawai British sokong PTM. Nampak perbandingan? Nampak pembaharuan? British perbaiki silap dia. Ini peluang ketiga diberikan. Dulu buat silap dekat MU. Aku memerintah, engkau dijajah oleh aku. Orang Melayu, lawan. So, saya baiki silap saya. Saya naung awak je lah. Saya awasi awak je lah. Dia buat silap, dia baiki. Dia buat silap, dia baiki. Boleh faham dekat situ? Settle. So, Sir Ralph Point cadangkan British melibatkan Raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan lembagaan kuasa tertentu pada Sultan Majlis Negeri Perundangan. So, Sir Edward Gent jumpa pada bulan 5 1946. Jumpa dengan Wakil UMNO dekat Penang. Lepas tu 18 Julai ni Penang. Ni jumpa kat KL. Okay, King's House Kuala Lumpur. Lepas tu dia beri peluang dekat Wan Jaafar, Raja Melayu, bagi cadangan balas. Okay, sekarang ni pegawai-pegawai British tadi, dia sokong PTB. PTB pula lah. Apa aku cakap? Dia sokong PTM. Dia sokong tau. So dia nak baiki silap dia. And dia tak nak orang Melayu lawan ramai-ramai kat dia. So dia pun kata, inilah satu-satunya yang akan membawa keamanan dan kestabilan kepada tanah Melayu. This is the only way, katanya lah. So sekarang ni dia doronglah, British mendoronglah British membentuk PTM. Semua nama-nama hari tu, McDonald, Edward Gent, Gammons, kita dah biasa dengar kan. Semua tu hari tu nak Malay Union tau. Sekarang nak PTM. Sebab apa? Nak baiki silap. Tak nak kacau bilang. So faktor ketiga, British sendiri. So lepas tu cadangan balas. Bila dah semua ni, apa yang akan jadi kesannya ialah politik akan stabil. Pelabur datang, ekonomi stabil. Social pun stabil. Ingat teori saya? PES, dia berkadar langsung. Politik bagus, ekonomi bagus, sosial bagus. Terbukti lagi di sini. Dan yang terakhir ialah British ikut piagam Atlantik. Kau pun pelik. Apa benda tu dek? Kita pun belajar tau masa tu. Kita pun confused. Tapi seorang yang membaca, aku baca, so faham. So piagam Atlantik ni, dia macam, dia kalau awak tengok tahun dia 1945. Okay, 1945. Sebelum 45, British, UK, US semua ni, dia suka jajah kuasa besar lain. Dia suka jajah negara lain. Contoh dia jajah kita. Lepas tu masa Perang Dunia Kedua, Jepun jajah sana sini. Nazi Jerman jajah sana sini. Teori aluminium itu lain. Bukan. So sekarang ni, piagam ni, bila dah jajah kan, kita colonize negara lain, akhirnya PBB yang dicipta lepas World War II kan, ingat balik bab 3, dia cipta PBB untuk keamanan, betul? Dah tak nak perang-perang dah kan. So inisiatif dia yang pertama ialah piagam Atlantik. Dia nampak masalah terbesar negara-negara yang besar-besar ni ialah dia suka jajah negara lain. So apa kata engkau stop jajah? Bila stop jajah, nama dia ialah engkau suka colonize orang. Namanya kolonisasi. Apa kata engkau bagi dia orang merdeka? Cukup lah tu. Biar semua maju dengan cara sendiri. So namanya dekolonisasi. So British menyokong proses ini. Tanah Melayu dia jajah. So dia sokong proses ni. Dia takkan jajah lagi tanah Melayu dah. Cukup lah. Dia ikut piagam ni, maka dia hanya menaungi saja. Mantap. Boleh faham dekat sini. Boleh So tak ada lagi dah orang meluaskan wilayah. Tak ada lagi dah serang sana sini. Tak ada lagi banzai gambatin, ikik mochi. Tak ada. Bukan yang last tu. Okay. Tak apa. Boleh faham. Dah, siap lah 5.2. Siap lah.
So 5.3, ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. So dia rangka tu ambil masa 5 bulan. Punyalah lama 5 bulan kau. Lepas tu dia rangka. Akhirnya pada 20 November 1946 dibentangkan dekat persidangan. Ada wakil siapa? Macam tadi, UMNO, Raja-Raja Melayu, wakil British. 3 ni saja. Sebiji macam jawatan kuasa kerja hari itu. So, apa yang dibincangkan? Di sinilah dia. PTM 48. Yang korang confused sangat ni. Dia ialah reverse segala benda yang jadi masa Melayu Union, reverse. Okay. Pertama, persekutuan dibentuk. So persekutuan dibentuk, apa yang akan terjadi ialah persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri termasuk 2 negeri-negeri selat membentuk jadi satu, kecuali Singapura. Ini syarat pertama. Soalan saya, kenapa Singapura tak masuk? Macam biasa, British nak jaga kepentingan ekonomi. Singapura kan tempat penting. Bapak dah belajar kan, Singapura memang dia nak bolok untuk dia saja. Sebab itulah dia jaga tempat tu. Boleh faham? Itu yang pertama. Yang kedua, Singapura kekal tanah jajahan British. Kekal. So pentadbiran dia lain-lain. Ya, Singapura British jajah direct. Macam kita dulu, kita dinaung saja. Lain sebab dia nak jaga Singapura. Tak nak orang lain ambil lagi. Jaga sangat, risau sangat. Takut mainan dia hilang, takut. So kerajaan persekutuan ada Pesuruhjaya Tinggi British. Betul? Ada PTB, Pesuruhjaya Tinggi British. Lepas tu ada 2 majlis. Majlis Perundangan Persekutuan, MPP. Lepas tu Majlis Mesyuarat Persekutuan, MMP. Untuk membantu PTB. Lepas tu ada ahli rasmi tak rasmi. Ahli tak rasmi dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Ada pelbagai kaum. So kerajaan persekutuan bertanggungjawab dalam hal kewangan dan hal-hal lain. So sekarang ni, kalau dulu kewangan ke pentadbiran ke, kena tanya British, kena call. Hello, saya mahu keluarkan duit. Nak tahu siapa jawab? Orang kat London jawab. Sekarang, hello, mahu duit? Orang kat KL yang jawab. Dah tak payah dah pergi sana tanya-tanya. Boleh faham kat situ. Itu nampak perubahan dia. Lepas tu, yang pertama pasal pentadbiran. Pentadbiran. Yang kedua dia sentuh pasal apa? Raja kan, dekat sini tak raja kan? Raja kan? So yang kedua pasal Raja Melayu. So Raja Melayu pula, dia kata Majlis Raja-Raja dibentuk kan untuk membenarkan Raja Melayu memberikan pandangan. Sultan yang sah kat apa tu? So kalau Singapura masuk PTM, Malaysia nanti boleh jadi kaya. Okay, saya pernah cerita masa kelas sebelum ni. Kalau Singapura masuk, dia yang dah sedia kaya tu akan share kekayaan dia dengan satu tanah Melayu. Jadi semua sharing. Faham? Jadi kalau kita sama-sama kaya, sama-sama miskin. Kalau dia terasing, British control dia saja, dia kaya gila. Dia miskin, takkan miskin sebab dia memang kaya. Dia tumpuan orang satu dunia. Nampak tak? Dia tak payah share. Itu sebab dia tak nak bagi Singapura masuk. Tak nak bagi Singapura join. Boleh faham kat situ? Nampak? Damn. So, yang kedua Majlis Raja-Raja. Lepas tu, yang ketiga ialah perundangan. MPP diketuai PTB tadi, Pesuruhjaya Tinggi British. Lepas tu, hal ehwal luar, ketenteraman, kehakiman, perdagangan, komunikasi, percukaian. Semua hal politik ni, dia kawal hal berkaitan PES. Faham je lah. Politik, ekonomi, sosial, awak kembangkan sendiri ikut awak punya pengetahuan. Settle dah kat situ. Kalaulah dia minta rang undang-undang, sebelum Majlis Perundangan bincang, Raja-Raja Melayu kena tanda tangan dulu. Kena perkenankan dulu. Sebelum ini, rang undang-undang Parlimen British bagi persetujuan. Hari ini, Raja-Raja Melayu decide. Nampak beza dia? Okey. Dan
Yang paling penting, yang paling penting, yang paling penting, yang paling penting, kewarganegaraan. Isu inilah yang menyebabkan kita nak merdeka. Ini isu jus oren inilah yang menyebabkan kita bersatu untuk merdeka. Jus Soli. Saya dah kata hari tu, kita berya-ya lawan Jus Soli, betul? Sekarang ni cancel tak? Tak. Tak. Betul. Awak tengok buku teks awak. Dia cancel tak? Tak. Tak. Dulu, okay lah. Dia ubahlah. Silap dia dulu, Jus Soli dibuka untuk semua yang lahir. Engkau orang miskin, kau orang Melayu, Bangla, Myanmar, kau lahir je kat Malaysia, tanah Melayu, engkau warga negara. Okeylah, itu dulu. Sekarang saya sudah berubah mah. Saya sudah bertaubat menjadi orang yang beriman mah, kan? Maka saya pun tukar. Ini untuk semua yang lahir. Sekarang ini saya hanya terbuka kepada RR dan juga RB saja. Apa tu? Jus Soli sekarang ini prinsip yang sama tapi hanya kepada rakyat, raja dan rakyat British sahaja. Iaitu contoh rakyat rajanya orang Melayu, orang asli yang lahir dan tinggal di negeri Melayu iaitu Sultan. Contoh Perak, Selangor, bla 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 semua tu, maka mereka boleh jus soli, mereka diberikan kewarganegaraan. Siap. Kedua, orang kat Penang, orang kat Melaka, orang kat Singapura asing-asing, Melaka dan juga Penang. Diorang lahir kat situ, diorang mampu untuk jadi warga negara. Nampak tak ada beza? Tapi syarat dia ialah pemohon yang lahir di luar negeri, ayah mesti rakyat raja, rakyat British. Contoh, saya duduk dekat India. Okay? Saya duduk kat India. Saya nak masuk jadi warga negara Tanah Melayu. Betul? Ayah saya mesti rakyat raja dekat Tanah Melayu. Mesti rakyat British. Yang lahir kat Penang ke, yang lahir dekat Selangor ke, mesti. Kalau tak, saya digelar sebagai imigran. Saya digelar sebagai orang luar. Akhirnya keluarlah ayat orang luar tu. Selama ni, kalau masih MU tadi, engkau orang luar pun kau kira warga negara. Itu je lah yang berubah. Lepas tu, penduduk asal, so orang British bolehlah senang-senang masuk Malaysia. Diorang memang masuk Malaysia. So, diorang kan menaungi gitu. Diorang kan jajah kita. Diorang tak apalah. Diorang menjajah kita, tak apa. Sekarang kita bincang rakyat yang lain, warga negara yang lain. Lepas tu, contoh rakyat raja, mereka yang telah serasi, faham adat resam, bertutur bahasa setempat. Contoh, saya orang Melayu, saya duduk dekat Tanah Melayu, saya cakap bahasa Melayu. Walaupun saya orang, contoh orang Afrika, tapi saya cakap bahasa Melayu. Saya cakap. Macam tu. Cakap. Kan. Kalau untuk Piramli tahu lah. Faham? So, kewarganegaraan dia tambahlah improvement sedikit. Kalau tadi, kewarganegaraan yang sedap-sedap jus soli ni dinamakan kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang. Undang-undang saya di bawah jus soli. Itu ayat istilah undang-undang. Yang kedua, apa tu? Kalau sekarang jus soli ada lagi ke? Ada. Okay. Tapi kita tak payah sentuh kat situ lagi. Nanti kan sensitif, macam-macam benda dah keluar. Tak apa, relax. Okay, so next, kewarganegaraan secara pendaftaran. Dekat sinilah lahirnya JPN awak tu. Jom cerita sikit. Jabatan Pendaftaran Negara awak, yang awak buat IC tu, kan? Yang awak buat IC tu, masa awak baby, awak dapat kad merah, betul? Masa awak 12 tahun, awak dapat kad biru, ada microchip, ada touch and go lagi. Tin. Wah, power IC touch and go, kan? Ada chip ATK lagi, awak tengok balik IC awak. Datang dari sini. Sebab adanya kewarganegaraan secara pendaftaran. Contohnya, saya lahir di PTM. Lepas tu saya bermastautin. Mastautin dah faham kan? Saya terangkan sebelum ni. Mastautin 15 tahun.
dari tempoh 20 tahun dari hari permohonan. Permohonan. Okey. 15/20. Apa maksud dia? Contoh, saya mohon, saya lahir kat Tanah Melayu. Saya lahir kat Perak. Pasal saya lahir tu 2003 saya lahir, saya mohon nak jadi warga negara. Tapi saya kena jadi orang Malaysia, orang Tanah Melayu sampai umur saya form 4, form 5 baru saya dapat warga negara. Selagi itu saya imigran. Walaupun saya lahir di Tanah Melayu. Nampaklah diketatkan sikit lah. Lepas tu, tingkah laku yang baik. Tingkah laku yang baik, jenayah tak ada, kuasai BM, kuasai BI, setuju taat setia. Taat setia wajib sebab dalam bab 1 form 4, ingat balik, recap balik, kedaulatan. Kan? Diiktiraf kita sebagai orang Tanah Melayu. Dia nampak dah kat situ. Dan akhirnya, selesailah 5.3. Macam biasalah, awak buat karangan BM pun awak akan ada kesan betul. Sebut faktor, sebut fakta, sebut contoh, akhirnya ada kesan. So, kesan dia ialah tak banyak. Tak payah hafal pun tak. Kesan dia tak. Awak nampak kat sini je lah. Awak nak faham kesan, awak tengok dekat PTM. Tengok dekat ciri-ciri PTM tadi. Okey. Yang pertama saya sebut, yang nampak jelas, saya nampak ada Majlis Raja-Raja Melayu. So, kesannya kat sini, satu. Kesan dia ialah, Majlis Raja-Raja Melayu ini dikembalikan semula kuasa dia. Dia dah diiktiraf. Kalau tadi Malaya Union, saya Governor paling tinggi. Sekarang Raja Melayu dah kawal perundangan. Dah ada majlis perundangan sendiri, dah boleh bersidang, dah boleh buat keputusan, dah boleh bagi cadangan. Dan nampak dah status dia. So, kuasa dia dikembalikan semula. Lepas tu boleh buat majlis raja-raja. Majlis raja-raja ni ada 9 orang, raja dan sultan. Nampak tak 9 negeri tadi? Sama. So, 2 negeri selat, Pening dengan Melaka, sebab tu sampai sekarang tak pakai sultan. Walaupun dulu ada Sultan Melaka, tapi sejak dari negeri selat tak ada sultan, kan? Macam dalam cerita Piramid, Sultan Firaun mana pakai sultan, gitu kan? So, sambung. Yang kedua, apa yang awak nampak kat sini yang paling penting? Kewarganegaraan. So, kesan dia ialah dia bukalah peluang kewarganegaraan pada orang bukan Melayu dengan cara yang betul. Kau kuasa undang-undang, kau nak masuk kena kuasa ABM lah, kena berapa tahun, mastautin. Lepas tu, ataupun kedua, dengan apa tadi? Kau kuasa undang-undang dengan pendaftaran. Lepas tu, orang Melayu. Ini kesan paling penting. Ini kesan paling penting. Melayu, penduduk asal. Sekarang ni, bukan Melayu pun dah boleh jadi warga negara. So, apa beza saya dengan Melayu? Dulu masa Melayu Union, tak ada beza. Itu sebab orang marah. Sekarang ada beza. Saya penduduk asal, saya diberi kedudukan istimewa. Saya special. Okay, saya diberi kedudukan istimewa, special. Maka awak lantiklah, letaklah siapa pun jadi warga negara. Melayu tetap Melayu. Melayu tetap takkan hilang di dunia. Hang tuah, kan? Nampak tak kat sini? Apa maksud takkan hilang tu? Awak gugatlah macam mana pun, letaklah berapa juta orang Cina dan India, belilah tanah orang Melayu apa pun, orang Melayu tetap akan ada kedudukan istimewa dekat tanah Melayu. Itu sebab PTM ni special, sebab orang British support, orang Melayu pun support. Orang bukan Melayu kurang support. Sebab tadi merajuk tadi tak kena masuk jawatan kuasa. Merajuk-merajuk, lepas tu buat cadangan, buat perlembagaan rakyat dia. Dah acah kau. Dukung macam tu lah. Okay. Dan yang ketiga, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, dia iktiraf. Kepentingan lain, kaum lain, ada. Tapi main, Melayu. Lepas tu, kalau awak perasan, ini membuka laluan kepada satu benda yang tak pernah disebut selama ni. Kemerdekaan.
British bagi syarat. Nak cerita sikit. Awak boleh merdeka dengan syarat rakyat awak bersatu padu. Awak boleh merdeka dengan syarat rakyat awak bersatu padu. Korang pun mesti, apa British ni mabuk ke nak bagi-bagi merdeka? Tak mabuk, dia tak mabuk. British tak pernah mabuk. Tapi dia dari dulu kan dia pecahkan kita dekat tempat masing-masing, betul? Melayu, kampung, Cina, bandar, India, estate. Getah dah berapa kali aku ulang. Sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah Cina, India. Bila dia dah pecahkan dari dulu, kan, dia dah pecahkan, dia fikir diorang takkan bersatu. Diorang kekal dengan bahasa diorang, kekal dengan bangsa diorang, kekal dengan lagu sendiri, kekal dengan budaya diorang, takkan bercampur. Itu diorang fikir. Tapi pada hari ini 48, akhirnya orang bukan Melayu jadi warga negara apa semua. Diorang akhirnya termakan dengan perangkap sendiri. Diorang set perangkap PTM. Tapi orang Melayu, orang tanah Melayu bijak ke bodoh? Bijak sebab dah belajar, dah intelektual berpendidikan barat kan, dah balik belajar overseas, balik tanah Melayu, jadi pandai. Jadi pandai, mereka menggunakan benda ini untuk meningkatkan perpaduan antara kaum. Akhirnya mereka membentuklah CLC. CLC ini merintis Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan awak tahu apa yang jadi masa 1957, betul? Semua orang tahu apa jadi masa 31 Ogos. Tanggal 31 bulan 8 57. Mentega kan? Awak tahu apa yang jadi. Sebab kita bersatu padu. So bila bersatu padu, orang fikir macam mana CLC ini mempromosikan 3 benda ni. Sekali lagi saya lukis segi 3. Nampak segi 3. Saya lukis lagi. Ni besar sikit sini. Segi 3. Untuk bab seterusnya, usaha ke arah kemerdekaan, ingatlah segi 3 ini. Saya suka buat segi 3. So inilah 3 benda. YAC karangan apa? 3 benda. Toleransi. Okay. Tolak ansur, rundingan. Tolong ingat 3. Toleransi, tolak ansur, rundingan. TRT. Tolong ingat please. Ada sebab. Kerana dengan 3 benda ini kita merdeka. Kerana 3 benda ini Melayu, Cina, India bersatu. Dengan ini first time sebelum pukul 11 tamatlah bab 5. Form 4 tamat. Seperti yang saya janjikan, awak dah faham benda ni. Saya bagi rehat 1-2 minit sekejap. Saya akan share skrip. Saya nak awak jawab soalan. Habis awak? Habis. Hari tu Alia dengan Hani jawab soalan. Betul, Alia dengan Hani jawab soalan. Bagus. Rasa ada Kaisara jawab soalan. Beberapa lah, 2-3 orang. Sebab Amir Hakimi dah buka kamera. Kita target lah dia pula. Handsome kan. So Amir kena dah jawab hari ni. Kamarul kena jawab. Sebab dia baru nak join kelas saya Rabu kan. Selama ni kau mengada Sabtu kan. Kau kena jawab juga. So Hana Rashidi, Hana kena jawab. Balkis sebab hari ni maybe kelas last dia. Kena jawab. So saya nak share screen. Jawab. So nak katakan Malaysia is a moderate country. Yes, itulah poin yang saya nak dengar selama ni. Alhamdulillah, Malaysia tak ekstrim. Kita mengutamakan rundingan. Negara lain berperang sampai berjuta-juta mampus. Kita tak. Satu benda pun tak ada perang. Ya. Sebab inilah 3 ni. Toleransi, tolak ansur, rundingan. Di sini lahirnya sebuah cinta. Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh nampak? Ya, itulah dia. Yes. Boleh nampak kan? Okay. Yang objektif saya tak nak bincang lagi. Sebab macam biasa saya pernah ajar awak hanya boleh siapkan satu soalan maksimum 1.5 minit. Tapi saya ajar awak selalu berjaya jawab satu soalan 10 saat. Betul tak? Jadi tak apa. Okay, jom kita buat kertas 2 bahagian ni. Okay, ini saya nak bagi pada siapa? Okay, Amir. Amir okay? Are you alright? Are you okay? Okay, boleh jawab soalan A dengan B. Okay, ready kan lalu? Saya bagi awak masa 1 minit 2. Yang lain,
ready untuk jawab juga. Mana tahu tiba-tiba saya sebut nama awak kan? Awak tak buka kamera tak apa, saya tak kisah. Kalau awak tak comfortable dengan saya tak apa. Tapi awak tetap kena jawab soalan. Habislah awak. Okay. Mana tahu Ali yang dah jawab tu tak selamat, aku panggil dia lagi sekali ke kan? Hani tu yang dia asyik tengok dia senyum dengan aku, atau dia senyum tu. Mana tahu aku panggil dia lagi ke. Kan. Berdebar. Kamarul soalan susah untuk kau. Soalan susah untuk kau jadi. Habis. Okay. 1A dan B saya bagi seminit setengah lagi untuk Amir. Saya tunggu ya minum air. Assalamualaikum. Dah Amir. Ingat balik. Nyatakan pihak tu kami kan. Aku rasa kan aku boleh jentik kau kalau kau tak faham. Berapa kali aku ulang. Cadang. Tiga je. Aku dah ulang kali dah. Okay lah. Kita buka balik tadi. Okay. Bukan dah. Aku pun sini sebenarnya. Ni tengok balik piramid ni. Piramid tadi. Siapa kat atas, siapa kat bawah, siapa join, siapa yang merajuk tak dapat masuk. Ingat balik, refresh. Nyatakan cadangan dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja. Cadangan. Apa cadangan dia? Cadangan dia senang saja. Cadangan dia ada dalam apa dia? Cadangan, okay, pergi tengok ciri-ciri. Itu cadangan dia. Tengok ciri-ciri yang kita bulatkan tadi. Yang warna hijau ni. Okay, cadangan. Ni agak berat. 1, 2, raja-raja ada 3, 4 keluarga negara. Dia nak minta berapa? 4 saja. Okay, silakan. Nanti kita nak okay. Amir boleh jawab? Try je. Kalau dah bagi tahu. Yang lain ready untuk soalan seterusnya. Saya akan bagi. Okay. Amir jawab 1A Amir. Yang A. Okay. Pegawai British, kerajaan besar sangat, pergi pada pegawai. Betul. Yang kedua? Siapa terlibat tadi? Kita ada British. Lepas tu tengok piramid. Siapa kat atas? Raja siapa? Raja Saja Melayu. 2 markah. Ketiga, bawah piramid siapa? Rakyat tu siapa? Orang Melayu tu di bawah pimpinan siapa? Parti apa? Parti orang Melayu. Siapa? MU tu balik. Kan? Parti orang Melayu. Terbalik kan? Siapa? Manchester United. Terbalik kan dia? Parti Melayu siapa? Parti Melayu. Sebut satu je. Sini. Allah. Okay. MU terbalikkan dia jadi UMNO. Siapa? Parti apa tu?
come on. UMNO. Am. On Jaafar parti apa? On Jaafar parti apa? Dia orang dia. Parti? Come on. Ya, itulah dia. Susah benar kau nak memikir kan. Cuba ingat balik tadi, kalau susah nak jawab kan. Jawatan kuasa kerja, orang Melayu ada. Siapa leader parti orang Melayu? UMNO. Sebab kenapa Radical tak sokong? Sebab hanya Melayu je dalam jawatan kuasa. Bukan Melayu tak ada. So, diorang lawan. Nampak tak kat situ? So, dah dapat dah 3 pihak tu. Ikut piramid tadi. Betul dah? Okay. Soalan kedua. Nyatakan cadangan dikemukakan oleh jawatan kuasa kerja. Silakan. Amin. Let's go. Tak dapat. Okay. Yang lain kalau tak apalah. Senang je sebenarnya. Senang je. Ini belum soalan kibat lagi belum soalan esei lagi. Tengok semula di perjanjian Persekitaran Tanah Melayu. Dia nak apa cadangan? 4. So bila 4 cadangan, yang pertama mewujudkan, menyatukan semua negeri Melayu dalam sebuah persekutuan. Itu paling utama, paling basic lah tajuk ni. 9 negeri campur 2 negeri Selat. 1 point. Point yang kedua. Tengok sini. So bila tengok sini, ni Majlis Raja-Raja Melayu mengembalikan kuasa dia. So mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. 2 point. Yang ketiga, bila ni apa kesannya? Melayu kedudukan istimewa. 3. Yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Ini bawah perundangan. Macam ni RUU, undang-undang tadi kan. Yang kelima, yang paling besar aku letak sini, paling berdabak, kewarganegaraan. Ya, persoalan saya dah ingat 5 point. Dia nak berapa? 4. Dalam exam, awak tamak, awak tulis tambah point sendiri, point kelima. Okay, ni nak cerita. Okay, guys, nak cerita. Contoh, dia minta 4 saja. Ni soalan struktur biasa pun boleh. Dia minta 4 je, kan? 4 markah je. Tapi awak acah-acah nak bagi ekstra. Lebih sangat digalakkan tau. Awak bagi ekstra, point nombor 5 tambah, point nombor 6 tambah. Kalaulah dekat point 1, 2, 3, 4 tadi awak ada satu yang salah, point ekstra awak tu cikgu tanda juga. Barulah backup. So confirm full mark, walaupun ada 1, 2, 3, 4 yang salah tadi. Macam tu lah cara dia main sejarah. Sejarah tak akan tolak markah, dia akan tambah markah. Cikgu sedaya upaya mencari markah awak. Maka bila dah siap yang ini, saya takkan stop. Okay, Kamarul, silakan. Okay, ni pada pendapat anda. Okay. Soalan C, Kamarul, nampak? Pada pendapat anda, mengapakah British bersetuju mengadakan rundingan dengan memilih UMNO dan Raja-Raja Melayu? Why? Okay, ni kita guna whiteboard. Mengapa? Persoalan mengapa. Bila mengapa dia nak sebab. Kita pecahkan soalan. Mengapa dia nak? Sebab. Sebab mengadakan rundingan, dia pilih UMNO, dia pilih Raja Melayu. Kenapa dia tak pilih AMCJ? Kenapa tak pilih Putra? Kenapa tak pilih Batas Geram Api? Insaf semua tu tadi. Kenapa tak pilih? Dia nak 3 markah. Yang baru masuk dengan saya, Syamimi. Cara nak jawab soalan hebat, struktur semua sama. Formula saya HFC tambah I, iaitu fakta, huraian, contoh dan ayat inference. Boleh? Okay, so sekarang cuba jawab, Kak Marul. Go. Cuba jawab. Cuba. Hebat. Ni aku. Kerana pas fakta dulu, ya. Pada pendapat saya bagus, start dengan pada pendapat saya. Kerana
Hmm. Cuba. Kenapa? Ha. Kenapa dia pilih UMNO? Kenapa dia pilih Raja Melayu nak join jawatan kuasa? Kenapa nak merundingkan diorang je? Kenapa tak ambil Putra? Kenapa tak ambil AMCJ? Kenapa tak join komunis? Kenapa ambil itu? Hmm. Sebab Putra dia radikal. So, British tak nak yang radikal ke? Okay. So, huraian. Huraian. Ha. Ya, bila tak radikal, maka dia bolehlah dengan mudah bagi kemerdekaan. Senang untuk berunding. Betul, tak ada penentangan secara terbuka. Betul tadi? Macam yang radikal tadi dia tentang terbuka kan? So ini tak ada tentang terbuka. So, dia dah kemerdekaan. So akhirnya contoh kepada huraian tadi, dia sokong proses dekolonisasi. Lepas tu ikat dengan ayat inference. Apa ayat inference dia? Kawan? Okay, kesimpulannya. Okay, kesimpulannya. Okay. UMNO dan Raja Nanti Melayu pilih apa dia? Baik. Apa perjanjian baru yang yang ganti Melayu ni untuk apa? Untuk apa? Kenapa ada perjanjian baru? Untuk 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 capai kemerdekaan. Siap. Yay. Okay, jom tengok markah yang Kamarul dapat. Dia nak berapa markah? Berapa? 3 saja. Fakta. Sebab tak suka yang radikal. Markah pertama. Yang kedua je, markah pen hijau. Yang kedua, kenapa tak nak ni? Sebab dia tak nak orang yang tentang mereka secara terbuka. 2 markah. Saya pemeriksa, saya cari lagi markah. Ini huraian. Contoh huraian, mereka memberikan kemerdekaan. Macam mana? Kenapa bagi kemerdekaan? Sebab menyokong proses deklarasi. Kalau awak tambah satu lagi, dekolonisasi tadi kaitan dengan apa? Piagam Atlantik 1940. Ya, tambah Atlantik dapat lagi satu markah. Lepas tu ayat inference ni macam ayat ikat. Macam awak karangan, ayat penegas ayat last tu ikat. So kesimpulannya, UMNO Raja Melayu dan 4 perjanjian baru ganti MU untuk agar supaya kerana ini guna formula suka. Dalam DM pernah belajar kan? Supaya untuk kerana agar kan dia capai kemerdekaan. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 isi maksimum 3 markah. Ya, maksimum 6. Ya, dia dapat 6, sorry. Dia dapat 6, maksimum 3 markah. 6 isi dengan kembangkan satu fakta saja. Ada saya suruh bagi fakta kedua. Awak tak mungkin ingat sangat dalam exam, awak gabrah. Tapi dengan hanya satu isi, awak boleh jawab 6. Kembang. Jawapan seperti seekor burung. Awak kembangkan lagi. Tanya soalan. Kerana, untuk apa, siapa, bila. Kembang. Contoh. Huraian. Contoh huraian. Contoh huraian lagi. Contoh pada contoh. Bagi lagi dan lagi. Maka banyak, babe. Maksimum 3 markah. Terjamin markah full untuk Kebat. Itulah dia. Tahniah Kamarul, anda dapat full mark. Amir Hakimi, faham dekat situ? Faham? Macam tu cara dia. Dia tak susah mana. Cara kembang tu kena faham. Conquer fakta, conquer sebab. Gitu. Okay. Lepas ni saya nak panggil siapa pula? Jom tengok soalan last pada malam ini. Okay, soalan last pada malam ni. Kita pergi soalan yang awak takut. Okay, kita pergi ni hartal. Hartal ni rasanya tak jarang masuk lah kot. Dekatkan jadual adalah kot. Okay, ni. Ini.
Yes, inilah yang paling awak takut, iaitu soalan 4 markah. Soalan 4 markah, 6 markah, 8 markah. Semua orang takut, betul? Semua orang takut. Tak takut kena, tak takut kena. Ya ke tak takut? Okay, cuba tengok soalan. Tengok, baca apa yang dia nak dulu. Okay, sekarang ni kita pergi pada soalan mana nak. Okay, soalan 2. Soalan 2 C, 8 markah. Okay, soalan 2 C, 8 markah. Kerjasama antara Raja-Raja Melayu dan yang lain awak boleh buat ni, awak guna cara saya tadi. Dengan UMNO telah membolehkan Persekutuan Tanah Melayu PTN 48 dibentuk. Apakah iktibar? Bila iktibar sama dengan pengajaran, bila pengajaran sebut dengan kita mestilah, macam BM buat rumusan apa semua, kita mestilah, kita haruslah, kita hendaklah, ayat permulaan, iktibar. Okay, nanti awak akan tanya saya, 8 markah, berapa saya kena bagi? 8 iktibar ke? Kalau kau bagi 8, aku tak tahulah masa kau macam mana kan? Okay, jadi saya nak tahu jawapan awak, maka saya akan panggil orang untuk menjawab. Saya nak panggil orang untuk menjawab. Siapa yang saya nak panggil? Jom kita tengok. Okey, saya nak 2 orang jawab. Saya nak Hana Rashidi dengan Balkis Zahira. Balkis sebab Hanis baru masuk, dia nak tengok awak jawab macam mana. Kan gitu. So Balkis dengan Balkis dengan Hana, saya bagi masa awak 3-4 minit untuk menjawab sekarang. Yang lain, Muafa, Nik Sarah semua, saya akan nantilah saya akan bagi soalan ni semua dekat grup, cuba jawab. Tapi saya nak dengar jawapan dari 2 orang ini untuk 8 markah. Boleh? Jangan takut. Yang mana? Yang itu. 2 apa dia? Oh, bagi jawapan masing-masing lah untuk 2C. Boleh? Alright, 8 markah, 3 minit. Alia dengan Hani jangan selesa sangat. Sebab nanti kelas terakhir pada bulan ni kan, kelas ke-8 next 2-3 hari lagi, awak pula yang kena. Tak apa. Kita gila-gila kan? Gila-gila kan amalan mulia. Gitu. Okay, cepat 3 markah. Yang lain awak boleh tengok cara kawan awak jawab. Okay, boleh Okay, saya bagi awak 3 minit tu. Yang lain relax dulu. Penat kan? 5 hari dulu. Itulah kau. Kelas tak start dah minum habis. Itulah pasal. Kau tu Ami dah penat, rambut tak potong. Ya Allah. Muka dah nazak tu. Apa? Ngantuk baik. Aku tahu tu. Belajar sejarah malam-malam ngantuk tu. Itulah aku mencuba menaikkan. Alah kau. Yelah dik. Yelah Kamarul. Kau tak dapat A sejarah. Kau siap Kamarul. Kau siap. Okay, dalam kelas saya ni 20 orang ni, saya target semua orang A. Hui, dia pakai kopiah tu. Ui, ya Allah Ustaz. Ya Allah Ustaz. Hani, tengok Hani. Tak bakal suami awak, Ustaz. Tengok Alia, Ustaz. Alah, okey, bro. Cepat saya borak-borak ni. Yang Balkis dengan tu, saya tak lupa awak. Cepat. Balkis dengan Hana Rashidi. Hana ada tak tu? Ketidur. Balkis ada lah. Hana ada tak Hana? Mana Hana? Hana. Oh, kau hello kan aku? Oh, kau gimana? Kau tidur ke? Yelah. Dah jawab belum? Dah jawab soalan belum? Oh, dah. 2C tu ke? Habis. Seram. Hana dah jawab soalan 2C ke Hana? Oh, wow. Hebatnya awak. Okey, silakan. Tak nak kacau.
apa ni apa tak? Oh, berapa apa dengan aku. Okay, cepat. Sini lagi. Apa Balkis? Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh give up. Oh, saya tak ajar awak nak give up tau. Saya tak buat kelas untuk awak give up tau. Kalau awak give up, cikgu sejarah awak pun boleh give up dengan awak. Tak ada give up. Tak ada. Tu Kamarul dengan Amir boleh je awak. Tu Amir, daripada rambut serabai pakai kopiah. Nampak? Kan? Kau boleh je awak. Cuba. Boleh. Relax. Habis dapat 5 ni weh. Senang je. Lepas ni bab 6 pula. Komunis darurat pula. Kau jangan sampai ha. Komunis kan aku cerita pasal cimpeng je ke kan. Chimpanzee ke kan. Kita cipan mipan zuzuzu mipan eh. Okay. Saya bagi Hana dulu jawab. Sebab saya tak nak Balkis give up. Saya nak dia jawab juga. So Hana jawab dulu. Lepas tu Balkis. Go Hana go. Oh, macam mana nak awak join SPM ni? SPM dah March. Takkan nak give up. Awak ni soalan lah pemangkap. Cepat. Habis. Saya target awak A ni. Tak nak lulus sekadar lulus. Aduh. Okay. Of course. Lepas tu? Okay. Go. Okay. Brian? Supaya ke apa? Tak, bagi jawapan. Okay, bagi jawapan yang ada. Dia suruh komen dulu. Okay. Kedudukan istimewa Raja Melayu. Betul. Satu markah. Cantik. Lepas tu, macam mana awak nak kembangkan? So, tidak ada kedudukan istimewa Raja Melayu. So, apa yang akan jadi? Kita iktiraf dia sebagai pemerintah. Betul? So, bila iktiraf sebagai pemerintah, ingat bab 1 Hana. Hana ada tak bab 1 ke tak ada? Okay. Tapi dah ulang bila iktiraf pemerintah, dia akan jadi kedaulatan terjaga. Okay. Kalau awak rasa bila dah kedaulatan terjaga, kita dah daulat, kita dah tumpahkan kedaulatan kita, bermakna kita setialah pada mereka. So mereka akan jagalah kita. So boleh. Itu boleh kata sebab kedudukan istimewa terjaga sebab macam saya tanya Hana tadi dah, nak kembangkan macam mana, letak sebab tu pun boleh juga. Sebab dah jadikan sebagai naungan, kita dah bukan jajahan. Jadi apa kaitan dengan Raja Melayu yang kita nampak tadi Hana? Kita nampak dia berkuasa dalam perundangan, betul tak? Sebelum bawa ke majlis, suara dia didengari. Dia pun boleh buat majlis Raja-Raja Melayu. Itu dah boleh kembang kat situ dah. Kalau awak nak kembang fakta. So jadi dapat Hana, daripada awak bagi satu fakta, betul, mantap, cantik. So apa jadi? Iktiraf pemerintah, satu markah. Kedaulatan jaga, satu markah. Setia, satu markah. Naungan bukan jajahan, satu markah. Undang-undang, majlis raja-raja. Berapa? 7 Hana. Satu fakta yang awak bagi, cuma saya tolong awak kembang ni 7. Tengok dia nak bagi markah 8. Satu markah datang mana? Ayat inference Hana. Siap 8 markah. Ya Hana, senang sangat. Hana ada fakta kedua Hana. Hana nak sambung tak Hana? Bagus, dia surrender terus. Okay, apa pun Hana dah faham kan cara nak jawab soalan 8 markah? Faham kan? Dah faham kan? Okay. Bagus. So dah dapat satu fakta. Satu fakta dah 7 markah. Itu cara nak kembang. Lepas tu, okay, nak dengar Balkis punya jawapan. Go, jangan surrender. Jawab.
Hana boleh dapat 7 markah. Balkis, saya cabar awak dapat 8. Bagilah 2 fakta dapat 8. Cuba. Let's go. Ya. Mhm. Okey. Kita hendaklah bekerjasama antara pemerintah raja dengan rakyat. Okey, raja dengan rakyat. Lepas tu sambung apa bagi bekerjasama tu untuk apa bagi? Untuk bolehkan PTM dibentuk. Okey, itu huraian. So bila PTM dibentuk, maka contoh awak bagi fakta sudah huraian dah. FHC. Contohnya Raja-Raja Melayu dan siapa? KIS dalam rakyat, wakil rakyat siapa? UMNO. Ni contoh Raja Johor dan UMNO bersatu. Macam mana cara dia bersatu? Dia buat apa? Jawatan AJ, dia ahli jawatan kuasa kerja 1940 betul tak? Untuk merangka PTM 40. Bagi lagi kesan dia PTM dibentuk. Bila PTM dibentuk, maka membuka laluan ke arah apa? Ia kemerdekaan. Okay, ada poin lain lagi. Siapa? Bakis. Ada poin lain. Poin kedua. Ada? Tak ada. Itu je. Tak apalah. Tak apa, saya tak kisah. Maybe sekarang ni awak tak terbiasa dengan cara ni. Tapi awak tak terbiasa pun, tengok markah awak. Kerjasama raja dan rakyat. 1 markah. Maybe kalau lah skema dia longgar pada tahun tu kan. Raja 1 markah, rakyat 1 markah. Ada tahun ni kan, tahun 2020 SPM tahun saya, first time tembak online ni, setiap satu contoh dia bagi markah. Contoh, pusat pemerintah tinggalan di Asia Tenggara seperti Angkor Wat, Candi Borobudur dan juga Barai contohnya. Tiga Candi Lembah Bujang. Angkor Wat 1 markah, Borobudur 1 markah, Candi Lembah Bujang 1 markah. 3 markah pada contoh saja. Nampak? Ya, dia macam tu. Sejarah dia sangat linear, sangat mesra calon. Bagi everything yang awak ada. Kait, kembang. Kembang macam mana? Tambah kesan, tambah contoh, tambah faktor. Ni macam ni. Kerjasama raja dan rakyat. Huraian dia untuk sebab dia membolehkan PTM dibentuk. So macam mana PTM dibentuk? Contoh, RRM dan UMNO. Awak nak tambah lagi 1 markah. Dipimpin oleh Dato' Wan Jaafar. 1 markah lagi. Tambah markah lagi. Mana markah lagi? Raja Melayu bagilah 1 contoh tadi. Kalau awak tak ingat, wakilnya ni Ahmad Kamil. Awak ingat 1 je. Ni Kamil, Kelantan. Boleh 1 markah. Buat apa? AJK 46. 1 markah. Buat apa? Apa tujuan itu? Contoh huraian kepada contoh. Kan? AJK merangka PTM. Kesannya PTM dibentuk kemerdekaan. Macam mana kemerdekaan? Tanya. Sebab adanya perpaduan. Perpaduan macam mana? Ada CL, CLC. Kembang lagi. Berapa markah? 1. Balkis punya jawapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 poin. Maksimum 8. Dari sini boleh tengok suasana sehari sebelum exam. Iya, suasana gelabah dan gabra ya tuan-tuan dan puan-puan. Iyo. Nampak? Boleh nampak? Hanya 1 fakta, satu jawapan jawab bagi. Kita hendaklah meningkatkan, sentiasa bekerjasama antara raja dan
rakyat. Kalau awak ingat bab 1, hubungan timbal balik, dapat lagi 1 markah. Dapat. Bila tu apa yang akan jadi? Raja kita bagi seti pada raja, raja lindung kita. Dapat lagi 1 markah. Lagi banyak. Tapi kalau contohlah untuk saya punya personal suggestion, kalau awak boleh buat jawapan seperti seekor burung kembang-kembang macam ni, tapi untuk soalan 8 markah macam ni, bagilah 2 jawapan. 2-3 fakta. Dan contoh huraian dan sekali macam biasa Balkis, ayat in terbuktilah bahawa terbuktilah bahawa kerjasama raja dan rakyat penting untuk mencapai kemerdekaan. Penting kalau kita boleh merdeka tanpa pertumpahan darah. Tapi berdasarkan segitiga tadi, tolak ansur, toleransi, rundingan. TRT, tolak ansur, rundingan, toleransi, kan? Sama. Boleh nampak dekat situ. Tambahlah satu lagi fakta lain. Contohnya, kalau Balkis bagi fakta kerjasama, Hana bagi kedudukan istimewa. 2 fakta cukup. Tadi Hana dapat 6 poin, Balkis dapat 11-12 poin, awak ada 17 poin dalam esei 8 markah. Selamat tak awak? Sangat selamat. Panjang tak karangan? Tak. Tak panjang banyak pun. Ini poin, awak tambah ayat sikit-sikit selain itu apa? Siap. Adakah awak perlu takut dengan 8 markah? Tidak. Awak ulang 8 markah, 6 markah performance ni 3 kali, dapat 20 markah. Siap satu soalan esei. Esei kena buat 3. 20, 20, 20. Ulang angka sama, automatik 60 markah dalam tangan. Dapat 60 markah dalam tangan, campur 40 markah soalan struktur, 100 markah kertas 2. Awak pulun kertas 1 buat latihan banyak-banyak macam saya bagi tu, dapat 35 ke atas, awak A+. Ada mudah kan? Kamarul, jangan tunjuk muka Hitler, Kamarul. Kamarul, jangan Kamarul. Jangan Kamarul. Maka dengan ini, saya tamatkan recording saya. Boleh?